Okey. Okay, so saya mulakan untuk slide yang seterusnya. Okey, so untuk pemasangan untuk komputer ni, okey, apa itu komputer? Okey, slide saya jelas tak nampak? Kalau saya tak jelas, cakap tak jelas Jelas saya punya Nampak. slide? Nampak Nampak Jelas, clear jelas, jelas. Okey, okey, jelas apa? Okey, so untuk komputer ni, untuk komputer ni senang saya ringkaskan, dia melakukan 3 benda, iaitu menerima arahan input, memproses maklumat dan juga mengeluarkan data output. Yang tu dipanggil sebagai sebuah komputer. Okey. Komputer ni dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang ni. Okey, yang ni dia punya block diagram dia, iaitu kita ada input, CPU, output dan juga memori. Okey, daripada blok-blok ni, saya pecahkan dia punya kandungan dia, kepada 4 bahagian ni. Yang ni dia punya penerangan ringkas ni, equipment yang ada dalam ni. Macam contohnya input, kita ada keyboard, mouse dan juga scanner. Manakala CPU ni merangkumi motherboard kamu, apa yang ada atas motherboard kamu, termasuk jugalah kad VGA, RAM, dan juga dia memproses data kepada pre-range storan dan mengeluarkan output kepada monitor. Manakala output pula, iaitu pencetak dan juga monitor. Manakala ROM pula, manakala memori pula, dia ada 2 jenis, iaitu RAM dan juga ROM. Itu blok-blok, itu contoh-contoh equipment yang saya ambil daripada pecahan blok tersebut. Okey, perkakasan dan perisian. Okey, perkakasan ni merupakan barang fizikal yang boleh kamu pegang. Barang kamu pegang ataupun kamu rasa sendiri, macam contohnya kamu tekan keyboard dan juga mouse ataupun touch screen. Manakala perisian komputer pula, perisian komputer ni dia merupakan program yang kamu guna setiap hari. Macam contohnya Microsoft Word, internet browsing menggunakan Firefox ke ataupun Google Chrome ke. Itu untuk perisian komputer. Manakala satu lagi perisian komputer yang mungkin ada yang kamu tahu, ada yang tak tahu, iaitu pemacu ataupun driver. Yang ni digunakan untuk menggerakkan hardware komputer kamu. So yang ni perisian ni dia adalah plug and play dia datang plug and play sendiri daripada library window ataupun kamu require kena install sendiri. Untuk driver ni nanti kita akan tengok nanti semasa buat pemasangan OS nanti. Okey, untuk sebelum kita nak buat baik pulih komputer ni, apa benda perlu kamu tahu? Alat perlindungan alat perlindungan ni make sure kamu punya tempat kerja kamu, so kena ada lapik getah. Pelapik getah dan juga make sure kamu pakai kasut getah untuk menghindari daripada kejutan elektrik. Tapi kena ingat juga kena ingat make sure turn off dulu komputer kamu sebelum nak buka komputer, sebelum nak buka casing komputer kamu. Putuskan daripada bekalan elektrik. Barulah kamu boleh buka komputer kamu. Alat yang perlu ada semasa nak buat baik pulih komputer ni, kita kena ada test pen. Ataupun untuk menguji macam contohnya arus multimeter. Multimeter tu adalah option. Test pen ni kebanyakannya selalu yang kita akan pakai. Kalau nak buka barang-barang komputer. Dan make sure juga kad elektronik pun di atas motherboard, di atas komputer ni
Kamu kena jaga sebab kita nak elak daripada elektrostatik. Okey, apa tu elektrostatik? Okey, elektrostatik yang ni. Okey, elektrostatik. Okey, elektrostatik ni merupakan elektrik daripada sumber luar, okey, daripada badan manusia. Okey, so dia terjadi daripada contohnya kalau kamu gesek ke daripada rambut ke ataupun gesek daripada baju-baju kamu ke, yang tu dia akan terjadi sendiri elektrostatik. Okey, so elektrostatik ni katakanlah kalau kamu nak nyah charge dia, so make sure kamu sentuh badan komputer tu ataupun sentuh dekat casing komputer tu dekat kawasan yang tidak diselaluti cat. Okey. So proses ni kita lakukan sekali saja. Okey, masa kita nak baik pulih. Okey. So kalau kamu tak buat benda ni, okey, so elektrostatik ni boleh menyebabkan barang elektronik kamu boleh rosak. Okey, kalau siapa-siapa pernah, kalau ada antara kamu masa ingat minggu suai kenal ataupun ada video terbaru FTCAN buat okey, video baru FTCAN dia buat dia ada tunjuk mengenai lab fabrikasi elektronik, saya tak salah saya. Okey, kalau kamu tengok dalam video tu ada staff FTCAN dia pakai macam satu suit tu dia anti elektrostatik. Okay, sebabnya kita nak elakkan elektrostatik yang dekat badan ni, so kita kena pakai. Yang tu salah satu equipment. Okey, nak elektrostatik ataupun kalau katakan kamu kerja di kilang, okey, kerja kilang ni normal biasa yang pakai duduk di atas meja biasa, okay, bukan dalam bilik cleaning room, okay, bilik bersih okay, kita pakai macam wristband ataupun gelang dekat tangan ni, kita groundkan kita punya charge elektrik kita kepada dekat meja tersebut. Okay, so itu yang cerita tentang elektrostatik. Okey, apa yang ada di atas sebuah komputer ni? Okey, macam contohnya saya list down ni, dari atas ni sampai ke bawah ni. Mungkin ada antara kamu ni yang tak tahu ni apa dia ni. Macam contohnya, ini cakra keras. Okey, cakra keras ni bermaksud hard disk ataupun satu lagi orang panggil ni dalam bahasa Inggeris ataupun hard drive. Okey, dia ada dua. Sama ada hard disk ataupun hard drive. Okey, panggilan untuk teknikalnya. Okey, ingatan capaian rawak iaitu RAM ataupun nama panjangnya Random Access Memory. Random Access Memory. Okay, yang seterusnya video card ni ataupun GPU. Okey, yang ni orang duk tengah musim duk tergila-gila sangat ni main game ni. Yang ni benda dia. Okey, macam contoh nanti kita tengok kejap lagi graphic card apa dia, graphic card. Okey, monitor, okay, keyboard, sound card, speaker, mikrofon dan juga mouse. Okey, yang saya dash ni kebanyakan dua equipment ni dah tak jadi benda wajib dah dalam komputer kita sekarang Okey, yang seterusnya. Okey, papan induk Okey, papan induk yang ni saya cerita sikit dalam note ni apa yang saya boleh share pengalaman saya tentang motherboard ni. Okey, untuk motherboard ni make sure jikalau kamu nak beli sebuah motherboard ni, make sure cari tujuan apa yang kamu nak pakai. Okey. Motherboard ni dia pair dengan processor. Okey, dia punya pair pasangan dia kuat adalah processor dia. Okey, belum lagi termasuk RAM lagi So, katakanlah kamu nak cari macam contoh high spec, medium spec ke high spec komputer ke, ikut apa yang kamu nak guna. Okey, kalau katakan kamu beli low spec motherboard yang untuk macam contoh low spec komputer dan termasuk juga processor yang low spec, okey,
hanya boleh untuk guna buat kerja yang biasa saja, macam contoh untuk surfing internet ke, untuk tengok movie ke, untuk buat typing ke, itu yang basic. Kalau yang untuk pertengahan pula, kebanyakannya kita boleh buat ke semua, tapi tak boleh lebih lagi kepada macam contoh harga yang high spec punya motherboard. Okay, so yang ni semasa buat pilihan, so kamu boleh tengok juga macam contohnya laptop semasa kamu beli. Okay, ada laptop harga bawah 2,000. Lepas tu tengah-tengah sikit 2,000 lebih. Atas lagi 3,000 sampai 4,000. Okey, ada juga sampai 10,000 harga. Okey, itu tentang motherboard, tapi tentang laptop. Okey, so macam motherboard ni harga pun ada juga yang harga bawah 300, 600. Okey, ada juga yang 800, ada juga yang sampai 1,000. Okey, bergantung kepada design apa yang diberi di atas motherboard tersebut. Okey, yang ni merupakan jenis-jenis papan induk yang ada dalam pasaran. Okey, so setiap company ni dia ada jual daripada motherboard jenis basic sampailah ke high spec. Okey, macam saya cakap tadi, bergantung apa yang kamu nak gunakan ke atas motherboard dan termasuk juga prosesor. Okey, kita pergi pula kepada prosesor. Sorry, tak habis lagi. Nah, ini untuk motherboardnya gambar. Okey, ni salah satu contoh motherboard. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, okey, setiap motherboard ni dia punya design dia tak sama. Macam contoh macam ni, macam contoh saya ni, yang ni spek ni lebih kurang 5 atau 8 tahun yang lepas punya gambar. Okey, so sebabnya equipment ni yang saya mengajar ni sama dalam lab saya. Okey, sebab lab yang ada sekarang dia belum lagi update lagi untuk hardware yang terkini. Okey, so macam contoh kat sini, kalau kamu tengok kat sini, okey, so yang ni untuk slot ni, yang ni dipanggil sebagai PCI slot. Yang ni untuk kad-kad tambahan, digunakan macam contohnya kamu nak tambah wifi card ke, USB card ke, ataupun sound card di sini. Okey, terpulang dekat yang ni untuk spek yang ada kad-kad tambahan ni hanyalah untuk komputer desktop saja. Untuk motherboard laptop tak ada option yang ni ya. Okey, yang di sini pula adalah bateri CMOS. Okey, untuk bateri CMOS. Yang ni, okey, yang ni adalah untuk AGP slot. AGP slot ni digunakan untuk graphic card. Ataupun sekarang ni dipanggil sebagai PCI Express. Okay, yang terbarunya. Ataupun orang panggil GPU. Okay, grafik. Grafik. Saya tak ingat apa nama penuh. Apa GPU apa nama. Okay. So yang tu dia punya term panggilan short form dia. Okay. So yang ni pula. Okey, yang ni adalah soket CPU. Soket CPU ni digunakan untuk kamu letak prosesor di atas ni. Okey, so dia akan datang sekali dengan fan dan juga mounting dia sekali. Okey, semasa kita nak buat pemasangan. Okey, dua slot ni adalah untuk RAM. Okey, ada setengah motherboard dia bagi dua dan ada setengah motherboard yang company lain dia bagi sekali dengan 4 slot. Dan slot ni, okey, untuk slot ni dia ada bagi option sama ada kita boleh pasang 2 gig sampailah 8 gig. Okey, 8 gig sekarang paling minimum. Okey, saya cuma belum jumpa lagi slot untuk single RAM ni sekarang ada ke tidak lagi yang dah sampai 16 gig. Okey, so kalau katakan ada satu slot ni boleh pasang 8 gig, so 8 kali 4. So dah jadi 32 gig lah di sini. Okey, untuk slot RAM. Okey, so yang seterusnya. Slotnya ni ya. Yang ni adalah untuk 20 pin punya power connector. Okey, so yang ni digunakan untuk daripada power supply
dia masuk dekat di sini. Okey, so yang ni jenis model yang lama punya. Okey, model yang terbaru nanti saya akan tunjuk demo nanti dalam simulator nanti. Okey, manakala dekat panel ni pula adalah kamu punya I/O port. Okey, I/O port sama ada untuk network kamu ke, wifi kamu ke, untuk USB kita sambung dekat sini. Dekat belakang ni. Okey, ini untuk papan induk. Saya dah untuk papan induk. Okey, CPU pula. Okey, dua model CPU yang ada dalam pasaran ni iaitu Intel dan juga AMD. Okey. So kita ada banyak jenis okey dalam market untuk Intel, macam contohnya kita ada i3, i5, i7 dan juga i9. Okey. Yang tu yang user biasa punya. Okey, dan termasuk juga AMD juga. Okey, kita pakai apa? Sekarang tengah top kita pakai apa? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Itu yang biasa yang top dalam market. Okey, untuk prosesor pula dekat sini. Okey, untuk prosesor dekat sini. Okey. Okey, ada dua side dekat sini kalau kamu tengok kat sini. Okey. So yang ni pandangan hadapan, yang ni pandangan atas. Okey. So ada dua jenis kat sini. Yang ni satu berpin, satu lagi tanpa berpin. Yang mana lebih mudah buat pemasangan adalah yang jenis di sebelah di sebelah kiri ni. Okay, yang di sebelah apa? So di sebelah kanan ni. Okey, manakala yang di sebelah ni berpin. Yang ni so kamu kena berhati-hati semasa nak buat pemasangan. Okey, kejap saya cuba zoom in dulu. Okey, saya zoom in dekat ni, nampak tak? Jelas tak? Kawasan ni. Nampak tak segitiga ni? Nampak sir. Nampak ah? Nampak sir. Okey, nampak tak tu? Okey, kalau tak nampak ni cakap tak nampak ah. Okey, so dekat sini yang segitiga ni adalah untuk marking nombor 1 di atas prosesor. Okey, di atas prosesor ni. Okey. So yang ni cara nak pemasangannya apabila kamu nak buat pemasangan, okey, marking segitiga ni kena ikut kedudukan di atas soket ni. Soket ni dekat corner ni dia ada satu marking segitiga di atas ni. Itu cara betul kalau nak buat pemasangan. Okey. So lepas pemasangan kita tutup semula dia punya case ni. Baru selesai pemasangan. So nanti kita akan tengok nanti cara pemasangan macam mana. Okey, so saya balik semula kepada saya punya display ni. Okey, selesai dah untuk cara pemasangan. Okey, yang ni model-model yang lepas. Okey, ada yang model yang kamu tak pernah dengar, ada model yang pernah dengar. Cuma saya tak list yang saya tak letak dalam ni adalah model-model terkini saja yang saya tak letak. Okey. Semua ni sejarah ni, yang ni semua dah jadi sejarah sekarang ikut yang barang-barang komputer ni. Okey. So yang pernah pengalaman saya yang saya pernah pakai dulu, okey, macam Intel Pentium D, okey, Pentium biasa ni. Okey, Pentium 4 pun ada. Okey. Celeron pun pernah cuba. AMD cuma saya pernah pakai Athlon saja. Athlon yang pertama dulu. Yang tu masa saya zaman study dulu, masa tahun 2000, masa tahun 2000 dulu. Okay, AMD Athlon. Yang model-model yang pertama sekali yang ada dalam market. Okay, AMD. Okay, ada juga company lain yang buat keluar prosesor, macam contohnya yang baru ni, yang baru keluar, company apa nama tu? Joybook ke Realme? Saya tak ingat mana satu. Okey, Joybook ke atau Realme? Dia menggunakan Snapdragon punya prosesor. Okey, prosesor telefon tu. Tak ingat version yang mana. Okey. So dia menggunakan Windows 10, boleh pakai, tapi dia punya laptop tu hanyalah untuk basic kegunaan biasa saja.
Okey, kalau katakan kamu nak buat kelas ke, nak buat typing je boleh. Kalau contoh untuk nak buat advance untuk gaming memang tak berapa lepas. Okey. Dan dia punya IO port pun dia tak banyak Cuma tak salah saya cuma ada satu USB-C, satu USB Type A saja. Okay, ada 2 port saja untuk proses untuk laptop macam tu. Okay, IO dia untuk IO USB tu dia tak banyak macam laptop biasa Okay, so selesai lah untuk cerita processor. Kita akan terus pula kepada power supply. Okay, so gambar dekat depan ni, yang ni merupakan internal untuk power supply. Okay, so bekalan kuasa ni adalah yang digunakan bekalan kuasa sekarang ni adalah jenis ATX, iaitu automaticnya power supply. So output yang ada dekat sini, okay, kita ada 12 volt, okay, minus 12 volt, 5 volt plus minus dan juga 3 volt. Okay, itu output kepada setiap dia akan hantar bekalan kuasa ni, dia akan hantar kepada motherboard kamu dan juga barang-barang komputer yang lain. Okay, so atas motherboard pun ada sebiji lagi power supply untuk dia. Okay, semasa komputer kamu tidak aktif ataupun tidak beroperasi, iaitu bateri CMOS. Okay, kerja CMOS ni guna dia adalah untuk menyimpan maklumat perkasan komputer kamu semasa tidak beroperasi. Okey, salah satu cara lah kalau kamu kalau katakan kamu nak tengok komputer kamu tak dia punya bateri CMOS ni. Okey, bateri CMOS ni dalam keadaan dah tak berapa okey ataupun dia tak boleh simpan cas dah. Okey, kita boleh tengok dia punya clock dekat sini. Okey, clock dekat komputer kita ni berubah. Okey, bila kamu on saja dia punya clock ni akan jadi macam pukul 12 AM. Okey, ataupun 12 pagi. Dan juga tarikh ni pun dia akan berubah. Okey. So yang tu bermaksudnya bateri CMOS kamu kena tukar. Selalu ni terjadi apabila 1 bulan ataupun sampai 3 bulan kamu tidak on komputer. Selalunya 3 bulan kalau tak on komputer, tak hidupkan komputer, bateri ni dia tak boleh simpan charge dah. Okay, so kamu kena tukar bateri yang baru untuk bateri CMOS ni. Okay, so itu tentang bateri CMOS komputer. Okay, daripada bekalan kuasa ni, okay, dia punya output pula. Okay, so kita akan start daripada sini. Okay, yang ni adalah untuk bekalan kuasa jenis ATX. Okay, ATX bekalan kuasa ATX. Bekalan kuasa ATX. Yang ni untuk kabel SATA punya power. Okay, so yang ni dah standardnya, kebanyakannya ada dah ni. Okay, so yang ni 20 pin main power. Okay, floppy disk dah tak ada dah. Okay, dalam yang jenis yang terbaru tak ada. Okay, 4 main power. Okay, yang ni model jenis lama. Kalau yang terbaru dia akan bagi dekat kamu 8 pin. Manakala yang ni pula 4 pin. Okay, 4 pin ni untuk aksesori, macam contohnya kamu punya kipas ataupun RGB light. Okay, boleh pasang dekat sini. Okay, untuk soket ni. Yang ni soket ni dipanggil Molex, kalau tak salah saya. Okay, Molex, soket Molex. Okay. Okay, RAM. Okay, singkatan daripada RAM adalah Random Access Memory. Okay, so yang saya listkan ni adalah jenis model yang ni, yang model yang antara yang model mula sekali yang ada dalam pasaran tu.
Okay, macam contohnya SDRAM ni digunakan untuk Celeron. Okay, Celeron dan Pentium. Yang ni lebih kurang masa tahun 1999 dan tahun 2000 ni. Okay, Celeron. Okay, DDR. DDR dia bermula tahun 2000. Okay, tahun 2000 dah bermula dan dia punya kelajuan tu masa awal-awal dulu adalah 133 dia punya megahertz. Dia punya kelajuan dia. Okay, apabila start dengan DDR2 pula, okay, start dengan DDR2, dia punya clock speed ni bermula di antara 200 sampai 500 Hz. Dan speed tu terus meningkatlah sampailah DDR4. Okay, sekarang speed tu dia dah berganda jadi 4200 dia punya speed dia sekarang. Okey, macam contohnya saya punya komputer ni. Okey, saya punya komputer. Okey, so kalau nak tengok dekat mana kita punya RAM punya speed, kita boleh tengok dalam apabila saya right click dekat sini, right click dekat desktop, pergi dekat taskbar. Okey, tengok di atas performance ni. Okey, kamu boleh tengok dekat bawah CPU ni ada memori. Okey, so dekat situ dia akan tunjuk dia punya slot ni, dia punya speed ni berapa. Dan juga total berapa kamu pakai. Contohnya slot ni saya dah pakai 2 dan dia punya RAM ni sebanyak 8 GB. Okey. Dan kat sini dia punya processing ya, saya dah pakai dah sekarang 5.2 GB. Okey, sekarang dia punya processing RAM ni bukan tak elok tapi agak tinggi sekarang. Kalau nak elok kena tambah RAM. Okey. Bukan komputer saya tak sangkut lah, tapi boleh lagi bekerja lagi. Tak ada masalah sebab CPU belum tinggi lagi. Okay, CPU saya hanya pakai dalam bawah 40% saja. Okay, cuma dah RAM ni terlalu tinggi. Okay, so saya pun ada planning juga nak tambah RAM ni. Okay, so macam saya cerita tadi, kalau untuk komputer desktop biasa, kita boleh tambah banyak RAM, lebih daripada 2 RAM kita boleh tambah. Okay, so dia ada slot, ada 4 slot kita boleh buat penambahan. Okey, kalau laptop tak boleh. Kita cuma ada maksimum 2 slot saja. Okey, so maksimum 2 slot tu bergantung juga pada kapasiti. Kapasiti kamu punya komputer boleh support. Ada komputer boleh support sampai 32 GB. Okay, yang tu paling tinggi sekarang yang ada dalam pasaran. Okey, so itu tentang RAM. Okey. Okey, yang ni perbezaan di antara DDR1 sampailah DDR3. Okey. So DDR4 pun ada juga beza dia. Okey, yang membezakannya adalah dia punya lekuk ni ataupun yang ni dipanggil sebagai notch dia. Okey, notch dia kena tengok betul-betul. Kalau katakan tak pasti semasa nak upgrade RAM, okey, cabut daripada RAM daripada komputer kamu, bawa ke kedai. Kalau katakan tak reti nak cabut, bawa angkut komputer kamu tu pergi ke komputer. Katakan saya nak upgrade RAM sekian. Katakan kalau nak DDR4, masuk DDR4 dekat komputer kamu. Kalau nak DDR5, masuk DDR5. Okey, untuk komputer tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey. Cakra keras. Okey, cakra keras ataupun hard disk ataupun hard drive. Okey. So, teori yang saya letak kat sini, yang ni merujuk kepada yang jenis hard disk mechanical. Yang ni model yang jenis lama. Okey, saya tak ada contoh nak dekat kamu. Saya nak bagi contoh dekat kamu hard disk mechanical. Okey. So, hard disk mechanical ni, hard disk mechanical ni disimpan di dalam bekas kedap udara. Okey, supaya nak elak daripada debu, habuk dan asap dan sebagainya. Okey, so perkara yang penting ni semasa kalau nak buat pemilihan hard disk mechanical ni, so kita kena tengok muatan dia berapa, kelajuan berapa seminit, kadar penghantaran data ataupun transfer rate dan juga average seek time. Itu untuk hard disk jenis mechanical.
Kalau pula yang jenis SSD ataupun hard disk M2 punya hard disk, okey, kita akan tengok cuma kadar penghantaran data saja. Dia tak ada macam hard disk mechanical seperti dekat di atas ni. Okey, SATA hard disk ni. Okey, SATA hard disk ni kita kena tengok lagi tinggi kelajuan dia, lagi mahal dia punya harga dia. Okey, kebanyakannya sekarang kita dah start mula beralih pakai SSD. Okey, tapi ada juga yang jenis komputer yang dijual murah dia pakai sekali dengan jenis mechanical. Okey, untuk penjagaan kena berhati-hati. Okey, untuk hard disk jenis mechanical ni sebabnya kita nak jaga dia punya jarum di atas ni. Okey. So untuk dua hard disk ni tak ada masalah sangat. Okey, kalau kata cara penjagaan dia. Cuma yang ni kena tak boleh terrentak, okey. Dia punya cara penyimpanan dia pun kena jaga elok-elok. Okey. So hard disk ni pun ada dua saiz iaitu 3.5 inci dan 2.5 inci. Okey, yang ni untuk desktop manakala yang ni adalah untuk laptopnya. Yang ni lebih kecil sikit. Macam contohnya saya macam ni. Yang ni saya Yang ni saya buat nak buka tak boleh. Okey, yang ni saya buat yang ni yang jenis 2.5 inci punya. Okey, yang jenis 2.5 inci yang ni. Okey, kalau tak nampak ni jap saya cuba nak besarkan pun tak boleh ya. Okey ni ya. Kalau kamu nampak ni. Okey, yang ni 2.5 inci saya dah letak dalam dalam external punya casing. Okey. Okay, boleh juga kita nak pakai atas desktop tapi kena ada dia punya extension apa-apa. Okay, extension yang tu kena kedai aksesori ada jual benda tu. Okay, kalau katakan kamu nak cuba nak pakai hard disk laptop dekat komputer desktop. Boleh buat Okay, daripada hard disk ni dia punya sambungan kabel dia. Ada dua jenis kat sini. Okay, satu parallel advanced technology, satu lagi serial advanced technology. Okey, kebanyakannya sekarang kita dah pakai yang ni SATA. Okey, kabel ni dah tak pakai dah. Yang ribbon kabel ni kita dah tak pakai. Kebanyakannya dah beralih kepada ni. Dan SATA punya kabel ni pun dia ada banyak version seperti USB juga. Okey, macam USB kita ada 1.0, 2.0, okey 3.0, okey yang paling latest sekali pun 3.0. Itu teknologi untuk SATA punya. Okey, kadar penghantaran data dia lebih cepat berbanding yang jenis ribbon ni, parallel advanced technology ni. Okey, parallel advanced attachment. Okey, yang ni Okey, itu dah selesai dah untuk sambungan kabel. Okey, kad grafik pula. Okey, untuk kad grafik ni kebanyakannya komputer so dia datang sekali sama ada on board dan juga satu lagi kita kena buat penambahan sendiri. Satu lagi kad grafik. So kita ada dua kad grafik. So kita kena pilih salah satu. Macam contoh dekat dalam komputer saya ni saya masuk dulu dalam computer management. Dalam computer management ni dalam display ni saya ada dua graphic card. Sewaktu mana dia aktif? Kalau katakanlah saya run menggunakan Excel ni. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint. So dia akan aktif dia punya processing dia low mode. Mode untuk dia tak push kita punya graphic card tu tinggi. So dia akan pakai graphic card Intel. Intel 630. Kalau katakanlah saya open saja game, so dia akan automatic buka kepada Nvidia punya GeForce GTX 150 ni. Saya punya graphic card. So dalam Nvidia punya graphic card, so kita boleh
setting benda ni dalam apa GeForce Experience ni. Okay, macam contoh kalau katakanlah saya nak buka game macam contoh apa Asakusa ni ataupun Red Alert ataupun Euro Truck Simulator. So dia akan activate sendiri. Okay, dia akan run benda tu secara sendiri. Dan kita boleh set juga dia secara manual. Kalau kita nak, kalau katakan dia punya processing apa image tu tak berapa cantik, kita boleh paksa juga, kita boleh push dia secara manual dalam kita punya dalam kita punya komputer, kita punya setting Okey. Boleh kita setting ni dalam punya display ni. Kita boleh set benda ni. Okey, macam contoh dekat sini kita boleh set. Kalau katakan nak setting dia punya grafik advance punya display, so kita boleh set juga. Macam contoh dekat sini grafik setting. Dekat sini. Okey, hardware accelerator ni. Kalau contoh kalau katakan saya nak main game high performance, so dia akan set jadi high performance. Kalau tak, so dia akan so macam ni, macam player ni. Okey, player video ni, Windows Media Player ni, so dia akan decide, Windows dia akan decide mana satu nak pilih. So dia akan nak, kalau power saving pakai Intel, kalau nak high performance pakai GeForce punya graphic card. Itu cara nak setting dalam graphic card. Okay, so graphic card ni pun dia require, ada yang model-model yang jenis macam contoh RTX 3090 ni, dia require satu lagi bekalan kuasa yang kamu kena tarik daripada PSU atau power supply unit ke kamu punya processor. Kepada kamu punya graphic card, supaya dia dapat dia nak push sebabnya graphic card ni lagi high end punya graphic card, dia require tenaga elektrik yang banyak. Okay, so nanti kejap lagi kalau ada waktu demo nanti saya akan tunjuk dekat kamu graphic card yang require power yang tambahan lagi satu bekalan kuasa. Okey, daripada graphic card tu, yang ni dia punya sambungan dia, kita ada 3 jenis. So, yang ni paling basic sekali, paling murah ni, yang ni dipanggil VGA, yang kedua DVI, dan yang ketiga adalah HDMI. Dua kabel ni dia hanya untuk papar grafik saja. Audio tak ada. Okey, manakala HDMI ni dia dah advance dah. Okey. So dia boleh paparkan image sehingga 4K dan juga bawa sekali audio melalui kabel ni. Okey, so kita tak payah orang kata kalau katakan monitor kita tu kalau katakan ada audio yang sedap, so kita tak payah sambung dah menggunakan kita punya desktop komputer punya speaker. So kita boleh dengar terus kita punya audio dekat monitor tersebut kalau jika ada Okay, sambungan grafik dua kabel selesai. Okay, monitor. Okay, dalam lab asas komputer, lab saya ni ada 3 jenis. Okay, so kebanyakannya sekarang yang ada adalah LCD. Yang ni dah berusia dah lama dah. Okay, so yang ni pun masih ada lagi, tapi ada tinggal sebiji atau 2 biji saja tinggal. So tak berapa cantik lah dia punya gambar dia. Okay, masih boleh pakai lagi. Okay, nak buat display pun boleh tengok lagi. Okay. Okay, apa yang menariknya, okay, untuk LCD ni kalau semasa kamu nak mencari ataupun nak membeli dia, so kamu kena tengok dia punya panel apa, size dia, dan paling latest ni ada pakai refresh rate ke, ada G-Sync ke, okay, tanpa G-Sync ke, itu kena ambil kira. Okay, selalunya kalau macam dulu, okay, dulu paling besar macam saya pakai lebih kurang 19 inci. Okay, sekarang ni kebanyakan ni dah start beralih kepada 24 sampai 27 inci.
Itu yang normal dah sekarang. Okay, so kebanyakannya orang yang gaming dah pula sekarang dah pakai 32 inci, okay, single monitor ataupun curve ataupun ultra wide sampai dah pakai 34 inci. Okay, kalau dah sampai 34 inci tu harganya pun dah double price dah. Okay, kalau dalam 27 inci tu kita boleh dapat bawah 400 sampai 500 boleh dapat. Okay, ikut panel apa yang kita pilih. Dia ada apa, panel VA ke ataupun IPS punya panel. Okay, tengok bajet kita juga kalau nak membeli monitor. Okay, slide yang terakhir. Okay, I/O port. Okay, untuk I/O port ni, okay, ada dua jenis dekat atas ni. Satu yang model yang lama, satu lagi model yang terkini. Okay, model yang lama ni, saya start ni pada sebelah kiri ni dahulu. Okay, so di sini dia ada dipaparkan untuk keyboard dan juga mouse. Okay, keyboard dengan mouse. Ada dua color kat situ, satu color ungu dan juga color hijau. Okay, soket RJ45 ataupun untuk network punya LAN port. Okay, USB port. Ni COM port ni sebagai serial communication. VGA untuk sambungan kepada monitor. Parallel port untuk sambungan kepada printer model jenis lama, yang ni dah tak ada dah dalam pasaran. Okay, termasuk juga ni MIDI port ataupun game port ni pun dah tak ada dalam pasaran. Okay, yang ni untuk gaming punya port ni, kita zaman dulu pakai joystick dia akan sambung dekat sini. Okay, dan yang ni adalah untuk sound punya ataupun multimedia punya port, iaitu ada speaker out, line in dengan mic in. Okay, itu untuk komputer lama. Okay, apabila pula dah kelari dah. Okay, apabila pula yang version yang baru pula. Okay, so version yang baru. Okay, cuma dia ada penambahan kepada DVI dan juga HDMI. Okay, dan satu lagi. Okay, dan satu lagi. Kadang-kadang dia ada juga, dia bagi atas onboard tu dia ada port dekat sini ke. Dia satu lagi port untuk Wi-Fi punya port pun ada juga disambungkan sekali. So tak payah beli Wi-Fi punya USB adapter lah. Untuk katakan kamu nak pakai USB, katakan kamu nak connect Wi-Fi, kamu punya komputer desktop ada dah built-in punya motherboard, Wi-Fi card dah ada, dah siap dah. Okay, so selesai lah untuk lecture untuk pemasangan komputer. Okay, so selesai dah untuk itu. Okay, so sekarang kita akan pergi dekat lab. Okay. Saya masuk dulu Google Classroom. Okay, so dalam Google Classroom ni, okay, so dalam Google Classroom ni saya dah post dah. Okay, so untuk lab modul saya dah ada. Okay, so lab report untuk hari ni. Okay, due lab report adalah hari Sabtu ni. Okay, masa yang last terakhir adalah pukul jam 8 malam untuk penghantaran dia. Okay, nanti kejap lagi kamu boleh tengok nanti kejap lagi. Okay, so untuk video pemasangan, yang ni video pemasangan penuh. Yang ni orang lain yang buat. Okay, saya tak buat lagi untuk video pemasangan, so kamu boleh refer
Okey, benda yang sama juga cara nak buat pemasangan komputer. Cuma yang ni dalam English, kalau kamu nak tengok lebih detail lagi. Okey, yang ni lebih detail lah pemasangan. How to build a PC game. Okey, nanti kamu boleh tengok dekat sendiri nanti. Benda ni untuk second punya rujukan, yang ni yang real punya equipment. Okey, petang ni yang saya nak tunjuk ni, saya pakai satu simulator kat sini. Okey, yang ni saya pakai PC Building Simulator. Okey, so yang ni. So yang ni dia game sebenarnya. Okey, tapi kita boleh belajar dekat sini cara nak buat pemasangan dan kenal equipment barang komputer kat sini. Okey. So, dekat mana kita nak start kat sini ya? Okey, so cara nak guna software ni. Okey, so saya pergi dekat how to build a PC dahulu. Okey, so dekat sini dia akan sekejap saya turunkan dia dengan lampu lah. Okey. Resume lah. Okey, so sekarang dia bagi dekat saya ni sebiji komputer kosong. Okey, so daripada brand Cooler Master. So, first kali apa yang kita nak kena buat adalah kita kena tanggal dia punya panel ni dulu. Okey, untuk macam casing komputer baru. Kiri dengan kanan ni, okey, sebelah kiri. So, saya akan cabut ni dahulu. So, untuk macam casing komputer ni, so dia ada dua style dalam pasaran ni. Sama ada dia slide menggunakan, dia lekat cara menggunakan magnet. Satu lagi style, dia akan kunci menggunakan 2 biji skru dekat sebelah ni. Contohnya kita pakai yang ni pakai magnet. So kita cabut dulu dua benda ni. Okey, so dah selesai dah untuk casing. So yang ni casing komputer dia. Okey, kamu boleh tengok dia punya casing komputer ni agak detail lah. Kita boleh belajar tengok. Okey, so dekat belakang ni kita nak buat pemasangan power supply pula. Kita ikut dia punya instruction dekat sini. So belakang panel ni ikut juga dia punya casing. Okey, ikut semua casing dia tak sama dia punya panel dia. So macam kat sini dia suruh kita buang dulu casing belakang ni. Okey, cara nak buang dia, kita kena remove dulu 4 biji skru ni. 1 2 3 4. Okey, so dah settle dah casing tu. So sekarang kita pergi pula dia punya dekat store ni. Okey, dalam store ni kita akan start ambil equipment PSU ataupun power supply unit. Okey, so atas power supply unit ni, okey, salah satu daripada kerja kamu nanti cuba cari power supply. Dekat belakang power supply ni, cari gambar saja, cari dalam Google Image tu. Tengok belakang panel ni apa dia punya voltage yang ada belakang ni. Yang tu salah satu daripada lab report kamu ada dalam lab report kamu. So kamu kena cari gambar tersebut. Okey, ada dia tunjuk kat kamu. Okey. Power apa yang keluar dekat sini. Macam tadi dalam slide saya pun dah tunjuk tadi. Okey. So yang ni power supply dia ada dua type dekat sini. Okey, yang ni jenis modular punya dan ada satu lagi jenis non modular. Okey, so kita install ni dahulu. Okey, so saya masukkan kat sini power supply tersebut. Okey. So yang tu dia minta kat sini kita install semula dia punya casing dia. Okey, basically untuk bila saja installation selalunya akan masuk minta 4 skru dekat sini. Kita akan kena kunci. Okay, satu skru yang pertama, skru kedua, skru ketiga, skru keempat. Okey, so yang ni skru yang case pula. Okey, so yang ni skru case ni dia ikut kita punya casing, dia punya casing kita yang pakai apa .
so sekarang kita nak pergi pula kepada motherboard. Okey, salah satu daripada lab report kamu, okey, kerja lab report kamu, cari gambar dalam Google Image ya. Cari sebuah motherboard macam ni, seperti ini. Cari daripada pandangan atas. Okey, tolong buat labeling seperti ini macam contoh RAM apa, power slot, CMOS, apa HDD. Okey, SATA port dekat mana, front panel kalau ada, PCI, okey, IO port dan juga soket CPU. Okey. So kamu dikendaki jangan cari yang macam gambar yang saya tunjuk tadi ya, macam dalam slide tadi tu saya tak nak untuk. Okey. So tolong buat labeling sendiri. Okey, tak kisah pun gambar motherboard apa pun. Janji yang motherboard terkini. Saya tak nak motherboard yang jenis lama. Okey, cara nak buat pemasangan dia. Okey, kalau nak ikut kat sini, okey, so dia ajar kat kita kena set dia punya tapak skru ni dulu. Yang ni dipanggil sebagai stand off. Okey, dia macam satu skru kecil. Okey, skru kecil ni. Okey, so yang ni dia ada jual dulu dekat apa? Dekat kedai elektronik ataupun dia datang sekali dengan kamu punya komputer. Okey, bila nak buat pemasangan pula, sebelum kita nak buat letak stand off ni tadi, sepatutnya kita kena buat adjustment dulu lubang IO ni dulu. Okey, lubang IO ni. Barulah kita boleh buat adjustment ke atas kita punya tapak-tapak ni. Baru kita boleh screw dia. Kalau tak nanti jenuh kita nak adjust dekat mana. Okey. So yang macam cara yang dia tunjuk ni bukan tak betul. Okey, tapi dia punya SOP dia tak betul lah cara nak buat pemasangan. Okey, first kali kalau nak ingat, adjust dulu, letak dulu motherboard kamu dekat dalam ni, adjust dulu betul-betul dekat port untuk IOC ni, baru kita boleh marking dekat mana skru kita. Okey, lepas tu letak motherboard, dah kunci semua stand off ni, baru boleh kita kunci setiap ni satu persatu ni. Okey, so macam ni dia ada 6 skru. Okey, baru boleh kita buat pemasangan kat sini. Okey, so yang seterusnya dia akan minta kita connect 8 pin power. So yang ni bersama 24 pin dan juga front connector dulu. Okey, saya sambung ni dahulu. Connector 8 pin. Yang ni dia punya sambungan dia. Okey, kabel tu dia akan sambung dekat sini. Dia akan tarik daripada sini ke sini. Okey, nampak ada sambungan dekat sini. Okey, so dia akan tarik dulu kat situ. Okey, yang seterusnya 24 pin. Okey, 24 pin punya power. Dia akan tarik dekat sini. Okey, sambungan daripada belakang ni dia akan cucuk ke port sini. Okey, dia akan sambung ke sini dengan depan ni. Okey, dengan depan ni. Okey, untuk panel ni pula. Okey, untuk panel ni sambungan dia, okey, daripada hadapan ni, okey, so dia akan ikut design motherboard kamu dekat mana. Kadang-kadang kedudukan dia dekat depan ni, okey, dekat kawasan ni, selalunya paling dekat dia akan letak dekat ni. Okay, macam ni sekarang design dia dekat sini, dia punya panel power dia, so dia akan sambung kat sini, so dia akan sambung dekat sini. Okey, so kabel yang kesemua ni, so yang ni dia akan displaykan information untuk power kamu kalau nak masuk on, dan juga USB, termasuk juga dengan apa audio yang ada kat sini, termasuk juga display LED yang ada kat sini. Okey, settle lah untuk sambungan tersebut.
Kita pergi pula sekali lagi dia dekat store dia. CPU. Okey, salah satu daripada kerja kamu juga. Okey. Okey, cari gambar dalam Google. Okey, tengok dalam Google. Okey, tengok information di atas prosesor ni. Macam tu, kalau katakan Intel, kalau katakan AMD. Tengok juga dia punya speed apa dan model apa. Okey, dalam soalan kamu punya lab report ada benda-benda tu dia nak. Okey, so yang ni dia punya prosesor. Okey, so kita akan pasang kat ni dia punya prosesor. Okey, cara nak pasang dia, so sekali kita buka dia punya CPU shim ni dahulu. Okey, baru pula dia punya case, masukkan prosesor tersebut. Okey, tutup. Okey, sebelum nak lengkap tu, kita kena letak macam satu thermal paste dekat sini. Okey, thermal paste ni digunakan untuk dia macam apa, chemical. Dia nak sadu dia antara heat plate di atas proses ini dan juga kita punya heatsink punya kipas. Okey, heatsink punya fan. Okay, dekat mana benda tu? Okay, yang ni barang dia. Heatsink. Heatsink yang ni yang bawah ni. Okey. So selalunya barang ni dia akan datang sekali. Selalunya Intel dia akan bagi sekali lah dengan apa? Prosesor dan termasuk sekali dengan kipas lah. Kalau katakan nak lagi sejuk lagi apa komponen dia nak lagi sejuk lagi kita punya prosesor, so kita kena pakai yang aftermarketnya. Okey, ada jual. Okey, cara nak pemasangan dia, kita letak betul-betul dia punya soket dia dekat mana, adjust, dan kita letak, dia akan lock dulu kat sini. Okey, kita akan lock dia punya, sepatutnya dia akan kunci kat sini. Okey, dia akan kunci bila kamu tekan dia akan kunci. So lepas tu buat pula sambungan dia punya power cable dia. So untuk kabel punya power supply ni, power supply punya fan ni, dia punya kipas ni dan berdekatan dengan CPU kamu. Okay, so dah selesai dah untuk kipas. Okay, kita pergi pula dekat graphic card. Okay, graphic card. So yang ni graphic card ni biasa. Okay, yang ni dia tak require power tambahan. So yang ni dia cuma ambil power daripada motherboard saja. So apa yang ada dekat sini? Okay, apa yang ada dekat sini? So backplate ni, so dia ada HDMI dengan DisplayPort. So macam dekat sini dia ada bagi berapa jenis? Ada 3 jenis. Okay, VGA, HDMI dan juga DVI. So kita install. Cara nak install dia, cabut dulu plate dekat belakang ni. Okey, cabut dulu keluar. Okey, lepas tu kita kena letak dekat slot yang betul, iaitu dekat slot PCI Express. Dan lepas tu kunci balik. Okey, so yang tu untuk graphic card. Okey, untuk RAM pula. Okey, untuk RAM ni ya. Okey, salah satu daripada kerja kamu juga. Okey. Okey, cari RAM dalam internet ataupun dalam Google Image. Tengok label apa dekat sini. Okey, dia akan papar maklumat mengenai model tersebut, manufacturer dan berapa saiz dia. Okey, so semua information ni kena isi dalam lab report kamu. Okey, model apa tak kisah. Okey, model apa tak kisah ha. Elok-eloknya cari yang terkini. Okey, cara nak buat pemasangan RAM. Okey, so kena buka dulu dia punya
kena tolak dulu tapak ni dulu. So, yang ni dia tolak dulu tapak dia. So, bila kamu letak saja rem dekat sini dengan position yang betul, position notch yang betul, so dua kaki ni dia akan lock secara automatik. So, tak perlulah kita kunci secara manual. Okay, kalau nak buka secara manual baru boleh kita buka mula. Okay, hard disk. Okay, hard disk So hard disk ni, yang ni jenis model SATA punya hard disk. Okay. Okay, so salah satu daripada kerja kamu juga cari dalam Google Image, tengok dekat belakang ni, okay, information mengenai hard disk tersebut. Okay, soalan-soalan dia, apa yang dia tanya, okay, berapa size dia ke, company apa ke, apa speednya ke, tengok nanti dalam lab report kamu nanti. Okay. Okay, kita akan buat pemasangan. Okay, untuk hard disk ni, dia banyak cara untuk buat pemasangan dia. Kalau macam contoh ni, dia akan bagi tray ni mount macam ni, so kita letak terus kat ni dan tolak masuk semula. Okey, yang selalunya kalau kebanyakan dulu yang casing yang murah, so kita letak saja hard disk ni, kita akan kunci dua tapak dekat sini. Okey, cara nak pemasangan kabel dia pula. Okey, dua kabel yang kena ada dekat sini. Satu kabel untuk connect untuk SATA, satu lagi untuk SATA punya power. Okey, kita connect dulu untuk power punya dulu. Sambung di sini dan pilih salah satu port di sini. Itu satu. Manakala SATA ni pula, satu di sini. Dan kamu boleh pilih salah satu dekat ni di mana-mana. Okey. So order ni dia tak kisah sangat. Okey, order ni dia tak kisah sangat SATA port ni. So yang mana kamu masukkan, yang tu dia akan aktif yang terdahulu. Okey, itu cara nak pasang hard disk. Okey, yang terakhir, kipas. Untuk kipas ni so masukkan dekat sini kipas dia. Okay, 4 skru. Dan okey, kalau macam ni dia ambil power ni ke atas motherboard ni. Okey, kebanyakan yang dah latest, selalunya satu kipas ni dia akan sambung ke atas motherboard. Okey. So ada lagi satu yang style, kita kena ambil daripada dekat sini, daripada power supply ni kita kena ambil. Okey, so sekarang saya nak tutup casing ni. Okey, settle untuk pemasangan kabel. Okey, pemasangan sebuah PC. Okey, so selesai untuk sebuah pemasangan sebuah PC. Okey, saya nak tunjuk dekat kamu yang jenis pakai apa? Pakai graphic card yang jenis pakai ni, ada satu dia pakai apa, GP power tambahan. Okey, yang ni. Okey, power supply ni. Okey, komputer ni Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, okey, dia menggunakan GPU Nvidia RTX 2080 Ti. Okey, so yang ni dia punya graphic card dia. Okey, graphic card dia yang ni. Okey, so dia buat ada satu kabel dengan dua kabel kat sini, nampak? Okey, so yang ni dia punya kabel dia untuk tambahan kita punya power. Okey, sama ada kita nak run water cooler ataupun kita nak apa,
power lagi untuk penambahan kita punya kabel kita. Nak buat penambahan pada water cooling system. Yang ni dia pakai water cooling system Okay, so yang ni dia punya motor dia untuk nak gerakkan. Okay, yang ni dia punya heat sink dia. Okay, dan yang ni pula dia punya radiator dia yang ni. Okay, yang ni dia punya radiator dia. Okay, sekejap saya cuba buka ni. Saya buka dia punya panel ni. Okay, so ini belakang dia. Okay, so yang ni dia pasang hard disk ni dekat belakang ni, biji hard disk. Yang ni, okay, satu lagi dia pasang, nampak? Satu lagi hard disk dia pakai M2 hard disk. So ada dua dekat sini dia pasang. Dia ada dua kat sini pasang. Okay, satu ni sebab apa dia pakai dua kat sini? Satu hard disk ni dia untuk sebagai OS. Dia letak OS dekat situ. Satu lagi yang ni digunakan untuk penyimpanan data dekat sini. So untuk penyimpanan data ni, so tak perlu yang performance sangat. Yang biasa pun boleh lah. Okay, kalau untuk performance selalu dia dah pasang siap datang on board sekali. Okay, so yang ni rupa M2 punya hard disk Ada tak satu lagi? Sekejap, saya tengok satu lagi komputer kat sini. Saya lupa, saya set semua PC ni jenis apa? Modul yang jenis bangsawan punya. Okay, PC bangsawan semua pakai cooler. Semua pakai water cooler punya. Aduh. Okay, semua jenis yang saya buat dah, apa-apa PC dalam ni semua jenis yang apa, yang bangsawan punya, pakai cooling system apa, water cooling system punya. Okay, so nampak tau. So yang ni dia pakai kabel, nampak? Kabel tambahan kat sini. So ini dia tak pakai apa nama? Dia tak pakai water cooling system, dia pakai kipas saja. Okay, yang ni dia pakai AMD Radeon RX 6800. Okay. Okay, so yang ni lah contoh macam workstation dalam sebuah kedai komputer lah. Lebih kurang macam ni lah. Okay. So, selesailah untuk kita punya aktiviti petang ini. Okay. So, selesai dah aktiviti untuk petang ni. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya kat saya tentang apa baik pulih komputer ni, pemasangan komputer ni? Tak ada sir. Tak ada lah, clear Clear sir. Okay, kalau clear macam tu, okay, sekejap lah, saya sertakan dulu attendance. Sir, nak tanya sir yang pasal Google Classroom. Kenapa? Saya tekan link ni dia pergi ke group D. Group D ya. Okay, sorry, group D pula dah saya masukkan. Allah Akbar, salah. Okay, silap. Okay, saya baik yang sedar Okay, so ambil yang ni. Okay, yang ni. Okay, ambil yang link terkini. Okay, untuk Google Classroom tolong ambil yang terkini. Okay, so ambil link yang terkini ya. Okay, jangan ambil yang tadi saya dah salah saya bagi. Saya salah dah bagi dah untuk ni sebab saya simpan apa Google Classroom punya link ni banyak sangat dalam saya punya dokumen ni.
Okey? Okey, tengok sekali lagi kamu punya Google Classroom dekat mana, di mana. Okey, untuk kehadiran petang ni, boleh isi serang. Okey? So, dah selesai dah kelas kita untuk petang ni. Okey, sebelum kelas kita tamat, ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Tak ada sir. Sir. Okey, ada apa? Kita boleh tanya. Apa nama yang untuk bina komputer tu nak pakai app lah? Oh, yang ni apps ni Okey, yang ni apa? Hmm. Yang ni PC Sim apa? PC Building Simulator. Okey, nak ke game ni apa? Software ni? Okey, kalau katakanlah nak tengok, nak belajar ke kenal barang-barang komputer, boleh. Boleh, saya tak upload lagi dalam Google Drive. Nanti saya upload, nanti saya bagikan link dekat kamu dalam Google Classroom. Okey? Nak download dia boleh. Okey, tak wajib pun nak download benda ni. Just saya tunjuk benda ni untuk kamu tahu barang-barang komputer itu saja. Okey, tujuan kamu. Sebabnya saya mengajar sebabnya secara online, jadi so tak boleh nak demo komputer ni secara live. Okey, memang tak syok lah cara kalau nak tunjuk dalam video saja susah saya nak tunjuk benda-benda ni. Okey? Okey. So, ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada, kelas kita sampai hari ni saja. Okey. So, jangan lupa key in attendance. Okey, so terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Terima kasih. Waalaikumsalam sir. Terima kasih. Okay. Terima kasih sir. Okey semua.